Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan dan umur untuk kita terus beribadat dalam bulan suci Ramadan ini, yang kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggandakan ganjaran bagi semua ibadat yang kita lakukan dalam bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar dan mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti mana yang kita maklum bahawasanya Ramadan kita tahun ini berbeza daripada Ramadan-Ramadan yang lepas. Manusia dan seluruh dunia sekarang ini sedang dicengkam dengan wabak virus COVID-19. Virus ini Allah Subhanahu wa taala cipta, dan seperti mana semuanya Allah Subhanahu wa taala cipta dan Allah SWT lepaskan di atas muka bumi ini, pasti ada hikmahnya, pasti ada sebabnya. Tidak pernah manusia atau generasi sekarang ini menyaksikan keadaan seperti sekarang, yang mana hampir 4 bilion manusia mengalami lockdown, tidak dapat keluar rumah atau bebas ke sana kemari. Allah SWT kurung lebih daripada separuh manusia di rumah masing-masing. Yang selama ini manusia boleh ke sana kemari, pergi ke mana mereka nak bebas. Dan dalam masa yang sama, manusia apabila ke sana kemari di dunia ini, manusia membawa kerosakan di atas muka bumi ini. Kita lihat saja bagaimana keadaannya di udara di bandar-bandar yang besar seperti Bombay, New Delhi, Milan, Italy, Barcelona, Madrid, London, Kuala Lumpur, hatta Singapura di sini juga, Jakarta. Sebelum ini penuh dengan pencemaran udara. Sebagai contoh, di New Delhi, udaranya sangat kotor. Tak pernah penduduk New Delhi bagi generasi muda melihat langit yang biru, kecuali jarang-jarang sekali. Begitu juga bandar-bandar besar di China. Secara purata sepanjang tahun, hampir sepanjang tahun, udara mereka tu tercemar dengan pollutants. PM 2.5 mereka tinggi, PM10 mereka tu tinggi. Kalau dikira sebagai PSI, kalau kita kira sebagai PSI di Singapura ini, kalau 100 tu dah kira agak tinggi lah. 110, 120, tapi di sana boleh sampai 400, 500, dan normal kalau sekiranya 200, 300. Jadi pencemaran ini berlaku kerana apa? Kerana manusia ini bebas ke sana kemari. Dan dia datang daripada kenderaan-kenderaan yang bergerak di jalan raya, factory-factory yang mengeluarkan asap-asap yang kotor dan sebagainya. Jadi manusia bebas. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan virus ini, manusia tiba-tiba terkurung dalam rumah, dan mereka sendiri mengurungkan diri mereka kerana takutkan virus tersebut. Virus ini sangat mudah berjangkit. Satu orang boleh berjangkit 2 orang, dan setiap daripada 2 ini boleh berjangkit lagi 2, ni berjangkit lagi 2, maka daripada 1 maka jadilah dia 4. Kemudian 1 daripada 4 ni berjangkit lagi 2, 2, 2, 2, 2, dah jadi 8, 1 jadi kepada 8, dan terus bertambah. Mudah sangat berjangkit. Dan dikatakan virus ini boleh bertahan di udara lebih daripada 3 jam. Jadi katakan seorang yang berjangkit itu jalan, kemudian dia batuk, virus itu dilepaskan di udara. Jika tidak ada angin yang tiup, dalam bilik sebagai contoh, terkongkong, tidak ada angin yang berputar dan bertiup, jadi virus itu berada di udara, dan dia akan jatuh perlahan-lahan lah, sebab dia berat juga, graviti tarik. Kemudian orang lalu selepas 3 jam, 4 jam, ada orang masuk bilik tersebut, dia menghirup udara yang sama, virus tu masih hidup dan dia akan menjangkitkan orang ini. Subhanallah. Sedangkan orang ni tak tahu siapakah yang ada dalam bilik itu
3 jam sebelumnya. Siapakah yang berada dalam lift tersebut yang dinaik 3 jam sebelumnya? Jadi kalau udara tu tidak circulate, tidak bergerak, virus tu berada kat situ dan dia boleh hidup. Dan dibuat kajian bahawasanya virus ini boleh bertahan di atas permukaan yang kering, besi, plastik dan sebagainya lebih daripada sehari. Ada yang boleh sampai 3 hari virus tu boleh kekal kat situ. Jadi bila kita pegang sesuatu tersebut tu, kita tak pasti yang kita dah pegang ini dah pernah dipegang oleh mereka yang ada virus tersebut ataupun tidak, mereka yang terbatur kat situ atau tidak semalam atau 2 hari lepas. Kita tak tahu. Tiba-tiba kita pegang dan kita pegang muka kita, virus tersebut terus masuk dalam badan kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini merupakan virus yang sangat berbahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala dah lepaskan di atas muka bumi ini. Pasti ada hikmahnya. Allah SWT tidak menzalimi manusia sedikit pun. Apa jua yang Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan di atas muka bumi ini pasti ada hikmahnya. Kalau sesuatu tu yang manusia pandang buruk, maka ia adalah disebabkan perbuatan buruk manusia itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik." Dan apa jua yang terkena kamu daripada keburukan, ia adalah akibat daripada perbuatan buruk kita sendiri, manusia itu sendiri. Jadi manusia ini, perbuatan buruk manusia ini yang menjadi penyebab kepada Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan virus tu di muka bumi ini. Sampai sekarang saintis tak dapat tahu daripada mana datang virus ini. Kemungkinan besar virus ini datang daripada binatang. Mungkin daripada binatang mana kita tak pasti. Mungkin daripada kelawar, mungkin daripada binatang lain, yang mana virus tu ada dalam badan binatang tersebut, kemudian dia mutate, dia bertukar bentuk sehinggalah dia boleh menjangkiti manusia. Dan dia boleh berterbangan di udara dan masuk dan dia attack paru-paru manusia. Bukan setakat itu saja. Mengikut kajian saintis, dan saintis sentiasa, maknanya bila ada orang yang mati akibat serangan virus ini, mereka akan potong badan, mereka akan lihat postmortem dan lihat, dan setiap kali mereka potong badan mayat yang terkena dengan virus ini, mereka akan jumpa sesuatu yang baru. Jadi virus ini dapat belajar dengan cepat bagaimana dia nak reaksi dengan dalam badan manusia. Dan dia akan kaji. Bukan kajilah, dia akan tukar bentuk, mutate, dia akan attack dalam badan manusia organ manusia yang paling lemah. Jadi kalau seseorang itu mempunyai penyakit ginjal, yang pertama dia serang adalah ginjal. Kalau seseorang itu ada penyakit jantung, yang pertama dia serang adalah jantung. Kalau seseorang itu ada penyakit limpa, maka pertama dia serang penyakit limpa. Jadi dia merosakkan anggota yang paling lemah dalam diri manusia tersebut. Kerana itu ia merupakan virus yang paling ditakuti oleh manusia sekarang, sehingga manusia ini 4,5 bilion manusia sanggup mereka itu mengunci diri mereka, memagar diri mereka di dalam rumah-rumah mereka, sehinggalah dunia ini tiba-tiba aman daripada manusia. Seolah-olah dunia ini tidak ada manusia yang bergerak. Dan bila tidak ada manusia yang bergerak, tidak ada aktiviti ekonomi dan sebagainya seperti yang rancak sebelum ini, maka ketika tersebut kita dapat lihat perubahan yang sangat-sangat positif pada alam sekitar. Dalam masa sebulan sahaja, manusia itu tidak mengeluarkan asap kenderaan yang begitu banyak, tidak mengeluarkan asap dari faktorinya begitu banyak. Apa jadi pada udara? Pencemaran udara jatuh dengan mendadak. Tiba-tiba mereka yang berada di bandar-bandar yang mempunyai udara yang sangat kotor seperti New Delhi, Bombay dan sebagainya, tiba-tiba langit itu berjadi kuning. Bandar yang udaranya tercemar seperti Beijing dan juga Shanghai, tiba-tiba langit menjadi bukan kuning, jadi biru. Dapat lihat dengan cantik keadaan. Allah SWT tunjukkan kepada manusia yang dah terbiasa dengan keadaan kotor ini, yang dianggap sebagai normal, kerana manusia ini kejarkan kemewahan dunia, ekonomi dan sebagainya, dan tidak mengindahkan keadaan alam sekitar. Allah tunjukkan apabila kamu pull back, kamu tidak merosakkan alam ini, Allah SWT bersihkan. Lihat kepada keadaan ini yang kamu dapat enjoy. Langit yang lebih bersih,
Jadi manakah yang lebih berharga untuk kamu? Duit, wang ringgit yang kamu kumpul banyak-banyak sehingga kamu tak tahu apa nak buat, ataupun udara bersih yang akan membawa kesihatan dalam diri kamu? Mana yang lebih berharga untuk diri kamu? Ini Allah SWT ajak kita berfikir. Kita lihat di Sungai Melaka. Tak payah jauh, kita lihat pada Sungai Melaka. Saya pernah ke sungai tersebut. Ada bot yang membawa daripada muara sungai kepada ulu sungai, jalan macam gitu. Air sungai itu kotor. Tak nampak dasarnya, tak ada ikan, berwarna coklat. Itu air Sungai Melaka. Tetapi apabila manusia ni kena lockdown, mereka penjarakan diri mereka dalam rumah mereka, tidak ada turis yang datang, sudah pasti bisnes tu terkesan. Tetapi apabila tidak ada bot yang lalu lalang di Sungai Melaka tersebut, dalam masa sebulan saja Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan bentuk warna air sungai tersebut daripada warna coklat seperti teh susu kepada warna kehijauan. Dan warna hijau tersebut maknanya air itu sihat sebab dia banyak mengandungi makanan-makanan untuk ikan. Pasal dia warna hijau, dia banyak algae dan sebagainya. Maka buat pertama kalinya setelah sekian lama, orang di Melaka dapat melihat satu keajaiban, iaitu ikan berenang di Sungai Melaka. Subhanallah. Yang sebelum ini merupakan satu perkara yang normal. Bila orang kata ada ikan di sungai, sudah pastilah ada dah ada nama sungai, mestilah ada ikan. Tapi bila manusia dah, maknanya aktiviti manusia tersebut ulang-alik dengan kapal dengan begitu banyak sehingga ikan pun dah tak boleh tinggal kat situ. Lari, takut, bising. Kerana bunyi bot itu bila masuk dalam air, bising. Kemudian air itu berkocak. Kerana dia motorbot dalam tu, dia pusingan air, berkocak. Maka dasar sungai tersebut semua, dia keluarkan semua dia punya tanah-tanah dia semua. Maka air itu jadi teh susu. Maka tak ada lagi makanan untuk ikan. Ikan kat situ pun lari. Sebab apa? Mereka tak dapat nak bernapas melalui dalam air. Air itu kurang oksigen. Tapi bila dia tidak ada tersebut, air itu kembali kepada semula jadinya, jernih dan banyak makanan ikan, maka ikan datang kembali. Jadi apa yang manusia dulu anggap normal menjadi tak normal sebelum ini dan sekarang menjadi kembali normal. Persoalannya ialah, adakah kita nak kekalkan normal yang dahulu, iaitu air yang bersih dengan ikan yang berjalan dengan pandangan yang cantik, dengan hirup udara yang bersih, ataupun kita nak kembali pada normal kita sebelum COVID ini dengan air sungai yang kotor, dengan ikan yang tidak ada, pemandangan yang tak cantik dan udara yang tak bersih. Pemilihan di tangan kita. Allah SWT dah tunjukkan pemilihan itu di tangan kita sekarang ini. Kita lihat contoh di Venice sebagai contoh. Kita tahu Venice tersebut kota yang mana ada banyak saluran-saluran air, canals, dan bot yang lalu lalang kat sana bawa turis ke sana kemari. Sebelum ini kotor airnya. Kotor. Sebab apa? Bot tu lalu dengan mereka punya propeller pusing, jadi dia naikkan tanah-tanah daripada dasar sungai tersebut, jadi sungai-sungai itu atau kanal-kanal itu antara rumah-rumah itu menjadi kotor. Warna coklat. Tak nampak dasar. Tapi bila dalam masa Allah SWT tutup pergerakan manusia ini, turis tak datang di situ, air di sungai tersebut tiba-tiba jadi jernih. Dalam masa sebulan saja, Italy lockdown, air di Venice tersebut itu menjadi jernih. Orang nampak dasar sungai tersebut. Subhanallah. Tak pernah sebelum ini generasi sekarang dapat lihat dasar kanal tersebut. Tapi sekarang nampak dasar kanal. Bukan setakat itu saja, malah mereka lihat ikan yang berenang kat situ sebab jernih. Malah mereka lihat jellyfish juga di situ. Subhanallah. Balik kepada keadaan asal sebelum manusia merosakkan alam ini. Jadi persoalan yang kita perlu tanya di sini, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menghantar virus yang sangat berbahaya ini sehingga manusia terpaksa kurung diri mereka di rumah, terpaksa semua aktiviti tersebut itu dikurangkan dengan drastiknya, terpaksalah lebih kurang ada dekat 75% hingga 80% kapal terbang yang terbang selalu di udara,
80% hingga 90% kapal terbang yang terbang di udara sekarang semuanya terpaksa grounded, tak boleh nak terbang sebab tak ada turis yang berjalan. Jadi udara menjadi bersih sebab kapal terbang tidak mengeluarkan lagi dia punya asap. Sebab bila kapal terbang tu keluar, dia keluarkan karbon dioksida. Dia merosakkan udara yang keluar. Ini kapal terbang. Orang suka naik kapal terbang tapi orang lupa pencemaran udara melalui kapal terbang tu banyak sangat. Jadi bila tidak ada, udara tiba-tiba jadi bersih. Alam ini seolah-olah Allah nak kasih peluang kepada dunia ini untuk pulih kembali. Dengan cara apa? Dengan cara lock upkan, kurungkan makhluk yang paling banyak buat kerosakan di atas muka bumi, iaitu manusia. Kita yang mana asalnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan atas muka bumi ini untuk dijadikan sebagai khalifah, sebagai pembawa kebaikan di atas muka bumi, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Sebaliknya, kitalah yang membawa paling banyak kerosakan di atas muka bumi. The most destructive creature ever walk on this planet Earth, human beings. Kita ini. Kita bawa kerosakan daripada atas gunung paling tinggi kepada dasar laut yang paling dalam. Siapa yang naik Gunung Everest, dalam perjalanan Gunung Everest, akan nampak sampah sarap. Pendaki-pendaki yang naik tersebut dah makan buang plastik kat situ, kotor. Sampailah kepada dasar lautan paling dalam sekalipun manusia itu masuk di Mariana Trench, dekat 11 km dalam laut, dasar lautan yang paling dalam 11 km. Mereka jumpa macam-macam makhluk yang ganjil, tapi dalam masa yang sama mereka jumpa plastik. Pencemaran manusia dah sampai kepada lautan yang paling dalam dan gunung yang paling tinggi. Subhanallah. Ini manusia membawa banyak kerosakan di atas muka bumi ini. Jadi dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk kembali balik normal. Untuk kembali dunia ini kembali jadi normal, untuk apa? Supaya manusia ini dapat menikmati alam ini kembali. Supaya manusia ini sedar perbuatan-perbuatan mereka yang merosakkan alam ini. Supaya manusia ini mencari jalan dan berusaha untuk mereka dalam masa mereka mencari rezeki di atas muka bumi ini, tapi cari jalan agar dapat mengurangkan kerosakan di atas muka bumi ini, mengurangkan pencemaran di atas muka bumi ini. Ini antara hikmah. Hikmah dari sudut alam sekitar, dari sudut gambaran yang lebih luas daripada musibah dan balak yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan di atas muka bumi ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengharapkan semoga semua daripada kita, tak kiralah daripada orang yang biasa seperti kita sehinggalah mereka di kalangan pemimpin yang mempunyai bisnes-bisnes besar atau bisnes kecil sekalipun, kita semua belajar sesuatu daripada wabak ini. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak ini daripada manusia, dan insya-Allah Allah akan angkat bila kita harapkan lebih cepat daripada lama, kita harapkan semoga manusia belajar. Kita semua belajar bagaimana kita nak menjaga dunia ini, alam ini dengan lebih baik lagi, agar kita dapat mewariskan dunia ini kepada generasi kita akan datang dalam keadaan yang baik. Bukanlah kita mewariskan dunia ini kepada generasi yang akan datang dalam keadaan yang teruk, dalam keadaan yang buruk, sehingga menyebabkan generasi-generasi yang akan datang akan mengutuk, menyumpah dan condemn generasi sekarang ini yang tidak jaga alam ini atau dunia ini dengan baik. Ingatlah bahawasanya dunia ini bukan hanya untuk kita seorang saja, untuk generasi kita saja. Dunia ini Allah ciptakan untuk semua makhluk, termasuklah tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang, sama ada di udara, di darat dan di laut. Dan juga dunia Allah ciptakan untuk generasi-generasi yang akan datang. Maka kita di sini hanyalah temporary, sebagai kita custodian saja, penjaga saja. Ini kita akan pass over. Jadi janganlah kita anggap dunia ini milik kita sekarang ini sehingga kita boleh buat sewenang-wenangnya, sehingga menyebabkan dunia ini sukar untuk menjadi tempat penginapan bagi makhluk-makhluk lain sekarang ini, ataupun dunia ini menjadi sesuatu yang
buruk untuk generasi-generasi yang akan datang. Kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT nanti. Maka kita perlu mulakan daripada sekarang ini. Kalau kita ini sekarang ni dah terbiasa duduk di rumah, jadi kalau tak ada keperluan untuk kita ke sana kemari, tak perlulah kita ke sana kemari. Kalau kita perlu ke sana kemari, kita gunakan public transport ataupun kita gunakan sesuatu yang tidak mencemarkan alam. Dan kalau sekiranya kita ini tak perlu untuk nak bertemu, travel untuk bertemu, sekarang ini kita dah terbiasa dengan cara bertemu melalui alam maya, dengan kita internet punya meeting, virtual meeting dan sebagainya. Jadi kalau itu boleh dilaksanakan, kita laksanakan. Tak perlu kita ini membazir masa kita, membakar minyak sehingga kita mencemarkan udara hanya untuk kita bergerak daripada rumah kita ke tempat kerja yang untuk kita setakat kita meeting, ataupun dari satu tempat ke satu tempat untuk kita meeting, yang mana kita boleh capai tujuan yang sama dengan cara yang lebih menjimatkan tanpa mencemarkan alam ini. Kalau kita dah terbiasa cara ini, mudah-mudahan kita dapat teruskan sedikit demi sedikit. Every little things count. Every little thing counts. Setiap sesuatu itu akan membawa perubahan. Kalau sekiranya 1 bilion manusia berubah sifat mereka dan sikap mereka kepada yang lebih prihatin kepada keadaan alam sekitar, sudah pasti alam ini akan menghadapi, dunia ini akan menghadapi perubahan yang lebih baik long term daripada sekarang. Kita bimbang sekali, mudah-mudahan tidak berlaku apabila COVID-19 ini, wabak ini dah terangkat, manusia akan kembali kepada sifat dan sikap buruk mereka yang lepas, sehingga mereka itu akan terus merosakkan alam ini dalam keadaan mereka itu lupa daratan, bahawasanya alam ini, dunia ini hanyalah sementara saja untuk mereka, bukan selama-lamanya mereka tinggal di situ. Jadi itulah yang menjadi harapan kita semua. Tak kiralah orang Islam dan bukan Islam, kita semua ini seperti penumpang dalam kapal yang besar. Dan kita sekarang, sebelum ini kita dah banyak merosakkan kapal tersebut, dan kapal tu dalam keadaan hampir tenggelam, dah banyak lubang. Tapi sekarang ini Allah beri kita peluang untuk kita betulkan balik kapal yang rosak tersebut. Kita tampal mana lubang itu. Mudah-mudahan kapal ini dapat terus berjalan dengan selamat tanpa tenggelam, dan penduduk-penduduk ataupun penumpang-penumpang yang akan datang naik dalam kapal ini, kita akan turun daripada kapal ini. Ada penumpang lain akan naik kapal tersebut. Generasi akan datang, mereka masih tetap dapat gunakan kapal tersebut. Inilah harapan kita semua, manusia lelaki dan juga perempuan, miskin dan kaya, Islam dan bukan Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka minda kita, hati kita, untuk kita menjaga alam ni dengan lebih baik lagi. Kerana ini adalah amanah kita yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.